Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terburuk ataupun ini berita terburuk, duka cita dan malang tahap gaban untuk Menteri Besar Perlis. Apabila disahkan, sekali lagi, Menteri Besar Perlis akan dipanggil semula, kata SPRM. Walhal sebelum ini ada yang mengatakan, termasuk pengakuan yang amat kita tunggu, ada yang menyatakan bahawa Menteri Besar Perlis ini tidak akan dipanggil oleh SPRM lagi. Tapi rupa-rupanya, tak sampai sejam selepas pendedahan itu, SPRM buat kenyataan Menteri Besar Perlis akan dipanggil semula. Persoalannya ialah, adakah beliau akan menjadi Menteri Besar yang pertama dipimpin dalam pimpinan Pakatan Perikatan Nasional ataupun dalam Parti PAS sebagai Menteri Besar akan didakwa di mahkamah. SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Rupa-rupanya inilah sebabnya Menteri Besar Perlis ini disiasat SPRM, yaitu dakwaan kes salah guna kuasa. Ada laporan yang kita baca sebentar tadi menyatakan beberapa indikasi yang menunjukkan siasatan itu memang menjurus kepada kes salah guna kuasa. Ada yang menulis tak sampai 1 tahun ataupun tidak sampai 2 tahun Menteri Besar Perlis ini menjadi Menteri Besar di Perlis sudah kena siasat oleh SPRM gara-gara kes salah guna kuasa. Itu baru 2 tahun, kata netizen. Kalau selepas ini, apa pula yang akan bakal terjadi? Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Pesuruhjaya PAS Perlis itu atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas kepada Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri selepas ini. Semalam Azam menegaskan atau mengesahkan Muhammad Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Beliau bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Muhammad Syukri sebelum ini ditahan pada jam 11 pagi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di sini. Difahamkan beliau disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung isu salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, berbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Media sebelum ini melaporkan anak kepada Menteri Besar Perlis itu antara 6 individu yang direman oleh SPRM bagi membantu siasatan berhubung pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah Rp600.000. Malah SPRM dilaporkan sedang menyiasat seorang pemimpin kanan di utara tanah air kerana disyaki melantik beberapa syarikat dipercayai mempunyai kepentingan dengannya membabitkan projek pembekalan dianggar bernilai Rp300.000. Pemimpin itu juga disyaki melantik beberapa syarikat bagi kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan jalan yang membabitkan peruntukan pejabat Menteri Besar kira-kira Rp1 juta yang dipercayai mempunyai kaitan dengan anak pemimpin berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jika Menteri Besar Perlis rasa memang beliau ada buat salah, elok segeralah letak jawatan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dilaporkan sudah selesai memberi keterangan kepada SPRM dan telah pun dibenarkan pulang. Beliau dipanggil ke pejabat SPRM di Putrajaya pagi tadi, yaitu hanya sehari selepas sebuah laporan berdasarkan sumber agensi tersebut
mendedahkan seorang pemimpin kanan di negeri utara tanah air sedang disiasat berkaitan kes rasuah. Sumber SPRM memberitahu, pemimpin yang tidak dinamakan itu disyaki melantik beberapa syarikat yang dipercayai mempunyai kepentingan dengannya bagi projek pembekalan kerajaan dianggar bernilai RM300,000. Perbuatan itu dilakukan pada dari Januari 2023 hingga Mac 2024 lalu. Pemimpin itu juga disyaki melantik beberapa syarikat bagi kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peruntukan pejabat menteri besar kira-kira RM1 juta yang dipercayai mempunyai kaitan atau kepentingan dengan anak pemimpin berkenan. Projek berkenan dipercayai dimonopoli oleh anak pemimpin terbabit dengan menggunakan beberapa lesen syarikat-syarikat di bawah kawalannya. Syarikat-syarikat itu turut disyaki mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran palsu bagi kerja-kerja terbabit selain diberikan komisen kira-kira 5% daripada nilai projek. Antara kerja-kerja yang dilakukan adalah melibatkan pembekalan air mineral serta pembekalan hamper dan cenderahati, kata sumber itu lagi. Sebelum ini, pada 24 April lalu, anak Muhammad Syukri adalah antara 6 individu yang direman SPRM bagi membantu siasatan dalam kes pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Dikatakan turut direman ialah pegawai kanan di Pejabat Menteri Besar Perlis. Suspek yang ditahan berusia antara 27 hingga 37 tahun itu dikehendaki bagi membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih menyelenggara perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat kontraktor dan pejabat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, kata sumber. Dalam keseluruhan kes yang kini menjadi perbualan di seluruh negara, selain ia amat mengejutkan kerana Muhammad Syukri belum pun setahun setengah memegang jawatan Menteri Besar, hanya dirinya juga yang tahu sama ada beliau dan anaknya terlibat dalam kes yang sedang disiasat SPRM itu atau sebaliknya. SPRM sudah pasti mengumpul bukti dan keterangan untuk proses pendakwaan di mahkamah. Dalam waktu terdekat ini, kiranya sudah cukup bukti untuk mereka berbuat demikian. Tetapi sebagai pemimpin politik sebuah parti Islam yang seharusnya mereka paling jauh daripada terjerumus dengan kes-kes sakau seperti ini. Tambahan lagi, anak Muhammad Syukri itu juga dikatakan adalah menantu kepada Presiden PAS Hadi Awang. Tindakan awalan yang terpuji haruslah dilakukan dengan kadar segera. Tindakan terpuji itu tidak lain ialah Muhammad Syukri mesti secara sukarela melepaskan jawatannya jika benar beliau terlibat dalam salah guna kuasa seperti yang telah disiasat oleh SPRM itu. Jangan tunggu diheret ke mahkamah untuk berbuat demikian, tanya diri sendiri ketika di atas tikar sembahyang. Beliau dalam hal ini mesti jujur kepada dirinya, jujur kepada partinya, jujur kepada rakyat dan jujur kepada Tuhan, tulis Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran Fadli pula kena setapak di muka apabila baru-baru ini cuba nak mempermalukan, cuba nak mencungkil rahsia calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya di KKB. Kali ini, pemuda Pakatan Harapan menyoal Fadli.
Kenapa Presiden PAS hantar cucu ke sekolah jenis kebangsaan China? Dipetik daripada Malaysia Kini. Pemuda Pakatan Harapan PH membidas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari kerana mempolitikkan latar belakang pendidikan calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu Pang So Tau. Ketua Penerangannya Amar Atan berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan mengapa Presiden PAS Hadi Awang menghantar cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Ketua Penerangan PAS Fadli Saari adalah bukti parti tersebut hipokrit dan resis. Cubaannya untuk menjatuhkan calon perpaduan di Kuala Kubu Baharu Pang So Tau dengan bermain isu sekolah vernacular hanya kerana saudari Pang berbangsa Cina amat dikesali. Hakikatnya, saudari Pang fasih berbahasa Melayu dan telah dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang, termasuk untuk subjek bahasa Melayu. Tidak diketahui pula sama ada Fadli berjaya mendapat grade A dalam SPM, kata Amar dalam satu kenyataan hari ini. Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua selepas dia dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua meliputi A+, A dan A-. Pelajar sekolah menengah Chong Hua di Port Dickson Negeri Sembilan itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu A dan bahasa Inggeris A+, berbanding bahasa Cina A-. Sementara itu, Amar meminta Fadli bertanya kepada Abdul Hadi mengapa cucunya menerima pendidikan di sekolah vernakular. Perkara ini pernah disahkan oleh mantan Setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS sebelum ini. Malah, Ahli Parlimen Temerloh Salamiah Muhammad Nur yang turut merupakan ahli PAS juga menghantar anaknya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Apakah Hadi dan Salamiah hilang kepercayaan terhadap sekolah kebangsaan? Atau adakah dengan memasuki sekolah jenis kebangsaan Cina, cucu Hadi dan Awang dan juga anak Salamiah sudah hilang rasa patriotik terhadap Malaysia? Soalnya, dia turut menggesa pengundi KKB menilai sendiri sama ada mereka mahu mengundi Perikatan Nasional yang terdiri daripada pemimpin seperti Fadli. Bukan budaya kita untuk membenih rasa benci terhadap kaum lain. Kepada Fadli, mesej saya kepada anda, resis dan hipokrit simpan tepi, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ada yang kata dah level walau nak kata apa lagi dari sampai bawah sama aja, kata Mr. Sakau di ruangan komen. Sami Velu kata minah lebay MP Kapar pun hantar anak dia ke sekolah Cina pun juga. Red Parrot kata Fadli bukan pemimpin bertaraf kebangsaan. Dia cuma pemimpin bertaraf kedaerahan atau negeri. Ibarat pemain bola, level tak sampai ke tahap pemain kebangsaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama berita mengatakan, menyebut Anwar Ibrahim dah benar-benar marah. Anwar ini sudah disebut antara orang pemimpin yang ada di dunia ini yang paling penyabar, mudah mengampun dan tidak menyimpan dendam. Jarang sekali beliau marah, tapi kalau dah marah, kita pun tak tahulah apa akibatnya. Menurut Sabudin, sumbat pemfitnah kasino di Forest City ke penjara. Ini tanda Perdana Menteri ke-10 sudah benar-benar marah. Dengan istilah lain, kata lain, sudah tak tahan lagi, Anwar Ibrahim akhirnya benar-benar marah. Anwar Ibrahim berkata mereka yang sengaja memfitnah konon kerajaan mahu membuka kasino di Forest City Johor seharusnya disumbat ke dalam penjara. Perdana Menteri berkata,
Pihak yang mencetuskan isu itu tiada modal kerana sengaja membuat tomahan dan mencipta fitnah sesuka hati kepada pemerintah. Senang-senang beri tomahan, fitnah sesuka hati. Mereka tak ada modal lain. Kononnya Anwar dah lulus kasino di Johor, kata beliau. Apa benda ni tak pernah saya dengar, tak pernah orang usulkan, dan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim tak pernah mahukan kepada saya, maklumkan kepada saya untuk ada kasino dan perjudian di sana, kata Anwar Ibrahim. Jadi tomahan ini dari mana? Jawapannya dari penjahat-penjahat sebenarnya, kata Anwar Ibrahim. Dan yang lebih mengejutkan, jika mereka ini sebenarnya boleh jadi, kata Anwar Ibrahim, jadi mereka ini sebenarnya boleh ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Ketika Anwar Ibrahim mengatakannya pada sambutan Hari Pekerja 2024. Beliau turut mengingatkan, mana-mana pihak tidak menyebarkan kenyataan yang tidak berasas, termasuk menyentuh institusi raja dalam membuat tohmahan. Nak kritik tidak mengapa, kamu kritik Perdana Menteri tidak mengapa, sebab saya boleh jawab, kata Anwar. Ini kamu kritik raja-raja yang kita sanjung dan muliakan dan ada dalam perlembagaan, kata beliau lagi. Kalau kita ada sistem raja, tak boleh dijadikan macam orang politik serang sesuka hati, kata Anwar. Kalau saudara serang, apatah lagi fitnah, jawapannya pendakwaan, hukuman dan penjara. Jadi jangan marah saya, konon saya tidak demokratik, keras dan kuku besi, katanya. Sebelum ini Anwar menafikan laporan yang mengatakan kerajaan sedang menimbangkan untuk mengeluarkan lesen kasino kedua bagi Forest City selepas genting Highlands, menyifatkan ia sebagai tidak betul dan bohong. Semalam ahli parlimen atau ahli bersatu, semalam ahli bersatu Badrul Hisham Syarin atau Cik Guban mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menyiarkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City menerusi media sosial Jumaat lalu. Terbaru, penulis blog Wan Muhammad Azri Wanderis direman 2 hari hingga esok atas dakwaan membuat kenyataan berbau hasutan terhadap yang di-Pertuan Agong. Dipetik daripada Saibuddin.com, bersumberkan Free Malaysia Today. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Inilah berita yang kita tunggu-tunggu, yang sepatutnya sudah lama dibuat oleh Anwar Ibrahim, yaitu Anwar mahu saman individu sebar fitnah isu kasino. Ini dapat kredit paling tinggi dalam media sosial hari ini. Ramai yang kata mereka setuju. Kalau boleh segeralah, kalau boleh esoklah Anwar Ibrahim saman individu sebar fitnah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada menyaman mereka, saman dengan luar biasa supaya mereka serik. Kalau boleh, kata mereka, samanlah 1 triliun kah, 100 juta kah, atau 1 bilion kah, 10 bilion kah, kata mereka, biar mereka dapat pengajaran daripada tindakan menyebar fitnah isu kasino itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan atau menegaskan mana-mana pihak yang mengaitkan beliau dengan kerajaan dengan dakwaan ada perbincangan mengenai projek lesen kasino di Forest City perlu diambil tindakan undang-undang, kata beliau. Menyifatkan pihak berkenan tiada modal politik, Anwar berkata yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim tidak pernah menyebut kepada beliau minat baginda untuk mengadakan tempat perjudian di Forest City. Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tidak pernah pun menyebutkan kepada saya minat untuk adakan perjudian di sana, kata Anwar Ibrahim. Jadi, datang dari mana? Dari penjahat-penjahat semua inilah. Mereka ini yang sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh, kata Anwar ketika berucap pada majlis sambutan Hari Pekerja 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Anwar berkata walaupun pihak-pihak dalam kerajaan terbuka menerima kritikan, namun beliau mengingatkan individu-individu berkenan agar tidak mengkritik institusi raja-raja. Kamu singgung raja-raja dan raja-raja itu institusi negara yang kita sanjung dan muliakan. Serta ini ada dalam perlembagaan. Kita ada sistem raja, tidak bolehlah dijadikan macam orang politik
serang sesuka hati dan ini memang tidak boleh katanya. Beliau berkata demikian susulan ada individu-individu yang sengaja membuat tohmahan dan mencipta fitnah berhubung isu kasino. Sebelum ini, sebuah portal berita antarabangsa memetik sumber sebagai mendakwa Malaysia sedang berunding dengan beberapa tycoon untuk menubuhkan kasino di Forest City dan Anwar didakwa telah bertemu dengan pengasas Berjaya Corp Vincent Tan dan Lim Ko Te dari kumpulan Genting untuk berbincang mengenainya. Laporan itu turut mendakwa wakil yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta pegawai kanan kerajaan lain turut hadir pada mesyuarat itu dan perbincangan mengenainya masih di peringkat awal. Satu komen daripada netizen berkait isu ini, Jimmy Page kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kena jugalah saman Bloomberg, samanlah sebanyak-banyaknya. Ada netizen kata, iya, daripada menyaman di Malaysia saja, lebih baik juga menyaman Bloomberg yang telah menyiarkan isu tersebut, kata mereka. Nakal, edimdu macam mana, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu dakwaan Anwar Ibrahim yang paling kita tunggu dan kita berikan kredit tepukan paling gemuruh. Selepas atau semasa Anwar Ibrahim menyampaikan berita paling gembira kepada seluruh penjawat awam Malaysia, pada masa yang sama Anwar Ibrahim turut mendedahkan, tohmahan kasino disebar penjahat sebenar, kata beliau. Saudara, ramai netizen termasuk saya setuju bahawa tohmahan kononnya kasino telah diluluskan dan akan dibincangkan untuk dibina di Forest City, disebarkan, dan memang kita setuju apabila Anwar Ibrahim kata itu dalang menohma atau dalang menyebar kasino, kes kasino itu, itulah penjahat yang sebenar. Betul lah kan? Bayangkan sumber itu memberitahu Bloomberg. Bloomberg pula tak siasat-siasat lagi, terus saja paparkan. Akhirnya apa jadi? Ramailah yang menuduh sini sana memfitnah, free dapat dosa fitnah. Pihak yang menyebarkan fitnah mengenai pembukaan kasino di Forest City di Johor, kata Anwar, merupakan penjahat dan wajar dihukum. Malah kata Perdana Menteri, pihak terbabit itu wajar ditempatkan di penjara Sungai Buloh yang pernah menjadi tempat tahanannya. Berucap di Majlis Sambutan Hari Pekerja 2024, bertemu pekerja Kesuma Bangsa di Putrajaya hari ini, Anwar berkata dia tidak pernah mendengar atau diusulkan agar pusat perjudian dibuka di Forest City. Kata Anwar, senang-senang saja mereka buat tohmahan, buat fitnah sesuka hati mereka. Tak ada modal lain. Oh, kononnya Anwar dah luluskan kasino di Johor, kata Anwar. Apa benda ni, kata Anwar lagi. Tak pernah saya dengar, tak pernah ada orang usulkan. Dan yang di Pertuan Agong, iaitu Sultan Ibrahim juga tidak pernah memaklumkan kepada saya untuk ada kasino serta perjudian di sana, kata Anwar Ibrahim. Jadi tohmahan ini dari mana? Apalagi daripada penjahat-penjahat sebenarnya, kata Anwar. Jadi mereka ini sepatutnya atau sebenarnya patut ganti masuk bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh, kata Anwar Ibrahim. Beberapa hari lalu, Bloomberg yang memetik sumber tidak didedahkan mendakwa kerajaan meluluskan rancangan membina kasino sebagai sebahagian daripada langkah menghidupkan semula projek Mega Forest City. Dakwa laporan itu, pertemuan di antara wakil Anwar dan Agong telah mengadakan pertemuan dengan dua tycoon terkenal, iaitu pengasas Berjaya Corp Berjaya Vincent Tan serta Lim Ko Te Genting Group pada minggu lalu. Berjaya sudah membuat laporan polis pada 26 April lalu agar sumber yang tidak dinamakan dan dipetik Bloomberg itu dapat dikesan. Genting Group juga sudah membuat penafian terhadap laporan tersebut. Seorang penyokong Perikatan Nasional, Badrul Hisham Sarin, sudah ditahan polis berhubung isu pada 27 April lalu. Kumpulan hak asasi manusia Suaram hari ini menganggap tindakan kerajaan ke atas pengkritik
sebagai langkah keras menyekat kebebasan bersuara dan wajar dihentikan segera. Suaram berkata demikian sebagai mengulas pendakwaan ke atas seorang petani di Batuwet, Pulau Pinang kerana membuat hantaran bersifat menghasut dan mengaitkan Agong dengan kegiatan perjudian. Anwar berkata tidak mengapa jika ada pihak yang tidak bersetuju dengan kerajaan dan mengkritiknya. Kamu singgung Perdana Menteri, saya boleh jawab. Tapi kamu singgung raja-raja. Raja-raja itu sebuah institusi negara yang dimuliakan dan ada dalam perlembagaan, kata Anwar lagi. Beberapa komen dari para netizen berkait isu ini, antaranya ialah mereka kata sumbat saja para penjahat sebenar itu ke dalam penjara. Ada juga yang menulis si batu pengacau layak duduk dalam sel Sungai Buloh sekurang-kurangnya 5 tahun, kata Green Tiger. Golden Gecko kata nanti perlu cepat-cepatlah, sudah kawan dengan parti, kata satu orang lagi. Cikgu Ban hanya baca apa yang belum bertulis, kata Jimmy Page. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, orang yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia untuk disiasat SPRM ataupun PDRM akhirnya dicekup. Ini adalah sebab mengapa Papagomo dicekup atau ditahan, direman oleh pihak polis. Rupa-rupanya kes Papagomo ini bukanlah kes yang sembarangan. Bukan kes biasa-biasa, bukan kes kecil-kecilan ataupun terpencil. Tetapi itulah, ada juga orang ni yang tak pandai serik-serik, seringkali saja membuat sesuatu yang boleh menyusahkan diri sendiri. Hari ini disahkan polis mencekup Papagomo kerana kes hasutan terhadap Agong. Saudara, di dalam kes di mahkamah membabitkan politik dan juga sebagainya, antara kes yang paling mendapat perhatian yang boleh dianggap berat ialah kes apabila berkait dengan hasutan. Ketua Polis Negara Razarudin Husin menegaskan atau mengesahkan penahanan penulis blog kontroversi Papagomo kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Razarudin berkata Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris ditahan di rumahnya di Setapak, Kuala Lumpur sekitar tengah hari tadi. Ia boleh disahkan, kata Razarudin kepada Malaysia Kini, ketika diminta mengulas hantaran media sosial yang memaparkan video pendek dua anggota polis menahan Papagomo. Dia berkata Papagomo akan dibawa ke Balai Polis Daerah Dangwangi untuk siasatan dan akan direman mengikut Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Difahamkan penahanan itu berdasarkan laporan polis yang dibuat terhadap video yang disiarkan di media sosial semalam apabila Papagomo mempertikai pertemuan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan pengasas Kekemat Chai Kee Chan pada kemuncak kontroversi mengenai stalking dicetak dengan kalimah Allah. Dalam video sama, Papagomo juga difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Saarin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan. Ini satu dakwaan yang paling liar dan memang paling panas sekali dinyatakan oleh Papagomo. Dalam video itu, Papagomo difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan. Berani jugalah kan, kita harus memuji juga tindakan Papagomo yang cukup berani ini. Tapi jangan ditiru, kerana tindakan itu memakan diri sendiri. Tindakan Papagomo berani mendakwa Agong mengarahkan supaya Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan adalah satu tindakan yang boleh dianggap amat biadab.
Cikgu Bad telah minta dibicarakan atas 3 pertuduhan menghasut dan mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong. 2 kes pertama di Kuala Lumpur berkaitan kontroversi kekemat, manakala pertuduhan kes yang ketiga didengar di Johor Bahru hari ini berkaitan projek kasino di Forest City. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Selamat maju jaya Papa Gomo, ambil keterangan aja, relax, kata Mr. Sakau. Saya rasa Papa Gomo akan kena dakwa kali ini. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada Menteri Besar Perlis selepas disoal siasat oleh SPRM yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau kata, apabila ditanya apa yang sebenarnya disiasat oleh SPRM, beliau membuat pengakuan yang paling tak masuk akal. Beliau menjawab, macam-macamlah. Itu jawapan Menteri Besar Perlis terhadap pertanyaan mengapa atau apa sebab SPRM menyiasat beliau. Tapi terdahulu sebelum itu, kita telah ketahui bahawa anak Menteri Besar Perlis ini telah pun pernah ditahan oleh SPRM untuk siasatan dakwaan kononnya berlaku pemalsuan dokumen untuk kerja-kerja yang tidak dilaksanakan dan membabitkan RM600,000, termasuklah pendedahan bahawa ada juga yang menyebut tentang air minum diraja. Apabila Menteri Besar Perlis ini dipanggil SPRM dan telah disiasat selama berjam-jam, inilah jawapan beliau sahaja. Macam-macamlah, jawab beliau. Selepas hadir memberi keterangan kepada SPRM selama 9 jam, Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli nampaknya tidak memberi butiran lanjut mengenai siasatan Suruhanjaya itu. Ditanya mengenai kes dia dipanggil untuk dirakam percakapan itu, dia menjawab macam-macamlah. Menjawab soalan bahagian mana dia disiasat, dia berkata, saya pun tak pasti. Ini jawapan yang memang sudah diketahui ramai, orang selalu guna, dan memang jawapan yang telah pun skemanya sama. Bila ditanya, sama ada tak tahu ataupun tidak pasti. Sukri yang ditemui di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya juga berkata, Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Sukri ditahan walaupun PAS mendakwa sebaliknya. Azam memaklumkan ahli parlimen itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas kenyataannya direkod berhubung dakwaan kes salah guna kuasa. Laporan terkini daripada Harapan Daily menyebut bahawa berkait dengan isu Menteri Besar Perlis disiasat oleh SPRM ini, akhirnya ada satu laporan terkini yang kita terima, iaitu SPRM mungkin akan memanggil Menteri Besar Perlis ini sekali lagi. Walaupun pengakuan sebentar tadi yang kita baca menyatakan bahawa Sukri berkata, SPRM juga berkata Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi, tetapi laporan daripada Harapan Daily menyebut SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Shukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas lapor Berita Harian. Azam berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis selepas ini. Semalam Shukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan.
Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.